TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot Bina Upaya Guru. Di mana di sini kita akan membicarakan untuk membantu guru-guru menjadi guru biasa, pensyarah maupun seseorang dalam perkhidmatan. Hari ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang menarik iaitu kemahiran perundingan dan konsultasi untuk pemimpin pendidikan. Bersama siapa? Hari ini Irfan bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa iaitu Dr. Syafinas A. Maulud, iaitu pensyarah kanan Jabatan Konsultasi dan Rundingan Cara Institut Aminuddin Baki. Assalamualaikum Dr. Syafinas, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Sihat? Alhamdulillah saya sihat hari ini. Alhamdulillah. Nampaknya bertenaga. Kerana hari ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik untuk bina upaya guru. Terima kasih kerana setia bersama Irfan hari ini. Okey, sebagai permulaannya doktor, mungkin doktor boleh jelaskan yang kita tahu di mana kita dah melengkapkan orang kata pemimpin pendidikan ni dan usaha oleh KPM ada banyak. Jadi mungkin boleh jelaskan dari segi usaha-usaha tersebut. Silakan. Okay, terima kasih Irfan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebenarnya banyak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak KPM bagi membantu membina keupayaan guru-guru, pemimpin-pemimpin dalam Kementerian Pendidikan ini sendiri. Okey, jadi bagi pihak IAB, apa yang usaha yang kami lakukan adalah berdasarkan kepada fungsi 6 fungsi utama IAB. Yang pertama iaitu latihan dan pembangunan, yang kedua khidmat pembangunan organisasi, yang ketiga penyelidikan, yang keempat pentaksiran, kelima penerbitan dan yang keenam adalah pasukan pemikir. Okey, salah satu usaha yang kami lakukan adalah dengan mengadakan kursus kemahiran perundingan dan konsultasi untuk pemimpin pendidikan. Baik. Di mana ini adalah merupakan satu usaha bersepadu yang kami lakukan untuk memastikan pemimpin pendidikan kita ini dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran, nilai dan amalan-amalan profesional yang diterapkan dalam latihan dalam perkhidmatan mereka yang bertujuan untuk pembangunan kompetensi, pembelajaran berterusan dan juga laluan kerjaya mereka. Laluan kerjaya. Ya, betul. Okey. Dan ini selaras dengan anjakan 6 PPPM ya? Ya, betul. Baik. Dan mungkin boleh jelaskan dari segi selain itu kemahiran perundingan ini dia telah berikan kepada beberapa pendekatan, betul? Ya, betul. Boleh jelaskan sedikit? Okey, sebenarnya kemahiran perundingan ini kita terapkan juga adalah berlandaskan juga atau selaras dengan anjakan 5 dan 6 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan. Okey. 2013-2025 di mana anjakan 5 adalah berkaitan dengan memastikan kepimpinan berprestasi tinggi itu diletakkan ditempatkan di semua sekolah dan juga anjakan yang ke-6 iaitu Pelan Transformasi Daerah DTP. DTP 2.0. Dan lagi satu, kita juga selaras dengan naratif baharu amalan pendidikan di bawah sub-naratif yang ketiga iaitu pengurusan pendidikan. Baik, sekarang ni mungkin doktor boleh jelaskan dari segi objektif ataupun tujuan kursus ini dijalankan. Okey, sebelum saya terangkan lebih lanjut berkaitan dengan objektif kursus, sebenarnya perundingan dan konsultasi itu sendiri mempunyai banyak definisi Irfan ya. Okey, salah satunya adalah satu proses komunikasi antara dua pihak untuk mencapai persetujuan. Dan daripada banyak definisi ini kami dapat simpulkan, pihak IAB dapat simpulkan iaitu kemahiran perundingan dan konsultasi ini adalah satu hubungan bimbingan yang kami berikan yang memerlukan persetujuan di antara dua pihak bagi mencapai matlamat bagi menyelesaikan sesuatu isu agar di akhirnya nanti akan ada win-win situation yang kita panggil. Semua menang. Ya, semua menang. Persetujuan bersama itu sangat penting Irfan. Itu yang kami harapkanlah. Di antara dua pihak itu maksudnya adalah daripada perunding dan juga kliennya. Itu yang penting. Itu pemimpin pendidikan. Yes. Baik.
Dan inilah sekarang ni kita nak teruskan dengan objektif dan juga bagaimana tujuan untuk kursus ini dijalankan. Okey, bila kita bercakap tentang objektif itu ada dua, objektif jangka pendek dan jangka panjang. Okey, objektif jangka pendek yang pertama adalah untuk mengupayakan pemimpin pendidikan ini untuk meningkatkan kualiti pendidikan bagi menjamin kemenjadian anak-anak murid kita. Okey, yang kedua adalah bagi mengaplikasikan kemahiran perundingan dan konsultasi itu sendiri, okey, untuk mengurus kepelbagaian sumber dalam organisasi macam Irfan fahamlah dalam organisasi kita ada banyak personality, tingkah laku yang kita perlu uruskan. Yang berbeza, yang perlu diuruskan oleh setiap pemimpin. Okey, yang ketiga adalah untuk menganalisis keperluan untuk merangka proses ataupun strategi yang akan terlibat dalam perundingan dan konsultasi itu agar ia lebih berkesan. Dan jangka panjangnya adalah kita nak mewujudkan situasi yang harmoni dalam organisasi itu sendiri. Sebagaimana kita tahu, dalam organisasi ini kita nak suasana yang harmoni agar pekerjaan yang kita buat itu, setiap aktiviti, tindakan yang kita lakukan itu adalah dengan rela hati dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Win-win situation. Yes, win-win situation, Irwan. Baik, nampaknya itulah sedikit objektif berkenaan dengan kursus yang dijalankan oleh IAB iaitu Institut Aminuddin Baqi. Betul. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Dr. Syafinas di sini, di mana kita sedang membicarakan tentang kursus kemahiran perundingan dan konsultasi. Jadi untuk segmen kali ini kita nak tahu juga bagaimana kaedah pelaksanaannya, berapa fasa yang terlibat untuk kursus ini. Silakan Dr. Okey, terima kasih Irfan. Okey, bagi kursus kemahiran perundingan dan konsultasi untuk pemimpin pendidikan ini, kami laksanakan selama sebanyak 3 fasa lah. 3 fasa. Okey. Okey, fasa pertama tu adalah fasa E pembelajaran, di mana ini adalah merupakan pembelajaran kendiri. Okey, peserta. Okey, kemudian fasa kedua adalah fasa kursus bersemuka selama 3 hari. 3 hari. Dan fasa ketiga adalah fasa follow up follow through. Yang ini kami laksanakan selama 3 bulan lah bimbingan. Baik, kalau untuk fasa pertama tadi berapa lama? Okey, bagi fasa pertama E pembelajaran ini memandangkan ia adalah pembelajaran kendiri. Pada sendiri. Yes, jadi peserta akan boleh mengakses laman web itu untuk membuatlah latihan-latihan dan kami dedahkan berikan pendedahan awal berkaitan kemahiran perundingan dan konsultasi ini. Jamnya adalah selama 12 jam. 12 jam. Ya, ada video, video berkaitan tentang kemahiran itu sendiri, ada jurnal-jurnal artikel yang mereka boleh baca dan juga slide-slide lah yang kami kongsikan. Itu permulaan bagi fasa yang pertama. Ya, betul. Kita beralih pula kepada fasa yang kedua. Apa yang akan berlaku di situ? Okey, pada fasa kedua ini adalah fasa yang penting lah bagi kami dan juga peserta-peserta. Kami adakan fasa ini secara bersemuka dan semasa PKP, tempoh pandemik PKP COVID-19 yang lepas, kami adakan secara online. Menarik juga, penyertaan daripada peserta pun aktif walaupun diadakan secara online, Irfan. Okey, di fasa kedua ini kami adakan kursus ini selama 3 hari, iaitu mengambil masa sebanyak 16 jam. 16 jam. Dan ada beberapa kemahiran lah yang kami kongsikan, yang mana kemahiran ini dirasakan penting untuk memastikan proses perundingan dan konsultasi itu berjalan dengan lancar dan berkesanlah mencapai matlamat akhirnya. Okey, dan fasa ketiga adalah fasa follow up follow through, di mana kami akan melihat bagaimana kemahiran-kemahiran ini diaplikasikan dan diamalkan oleh peserta-peserta yang telah mengikuti kursus di bawah bimbingan pensyarah-pensyarah IAB sendiri. Okey, termasuk diri puan juga, doktor jugalah. Termasuk saya juga, Irfan. Okey, baik. Sekarang ni saya nak tahu juga dalam masa 3 bulan untuk fasa yang ketiga tu, apa sebenarnya pemimpin-pemimpin ini dapat belajar? Okey. Sebenarnya sebelum mereka ke fasa ketiga ini, kemahiran yang kami kongsikan adalah pertamanya kenali diri. Kenali diri, betul. Kenali diri kita dulu, Irfan. Sebelum orang lain, diri sendiri dulu. Betul. Sebelum kita
pergi turun ke sekolah-sekolah untuk membimbing guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita yang di pelbagai peringkat lah. Okey, kenali diri. Yang kedua adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi. Ya, emotional intelligence. Baik. Okey, kecerdasan emosi pemimpin pendidikan ini sangat penting Irfan sebab menurut Goldman 2001 beliau mengatakan bahawa untuk menjadi pemimpin yang berkesan 80% datang daripada kecerdasan emosi pemimpin itu sendiri. Emosi kena stabil dulu, Yes, doktor. betul. Hanya 20% saja yang datang dari kecerdasan intelektual. Oh, Jadi okey. sebelum kita berunding Ya. dengan atau melaksanakan sesi konsultasi, bagaimana emosi kita? Sebab di lapangan itu pemimpin-pemimpin pendidikan kita akan berhadapan dengan pelbagai personality, Saya setuju. tingkah laku. Jadi sebelum itu kena kenal pasti dulu emosi kita. Dan juga urus emosi kita dan juga kawal emosi kita dulu sebelum kita masuk di dalam sesi perundingan yang kita tak menjangka apa yang akan berlaku. Betul. Sebelum kita nak kawal orang lain, kawal emosi diri sendiri dulu. Ya, doktor, betul. Baik, kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan pengisian kursus ini. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan dari fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 apa yang akan berlaku. Okey. Fasa 1 seperti saya cakap pembelajaran kendiri, mereka akses sendiri. Baik. Apa-apa information, maklumat di dalam laman web. Kita bagi, mereka lakukan sendiri. At their own time. Ya. Okey. Fasa kedua, kursus bersemuka, kemahiran itu yang kami kongsi. Pertama, macam saya cakap tadi, kenali diri, kecerdasan emosi. Yang ketiga, selepas kita kenal emosi, kawal emosi, urus emosi, kita tengok juga bagaimana kita berkomunikasi. Oh, okey. Asas komunikasi itu sangat penting. Baik. Okey. Kemudian yang keempat adalah kemahiran mempengaruhi. Kemahiran mempengaruhi penting dalam perundingan dan konsultasi. Nak mempengaruhi siapa ni, Nak doktor? mempengaruhi pihak yang kita berunding. Okey. Pihak yang kita berikan khidmat konsultasi kita. Sebab akhirnya Irfan ingat kita nak capai win-win situation. Okey. Kemudian yang keempat adalah proses itu sendiri. Dalam proses perundingan dan konsultasi ni ada 3 fasa juga. Betul. Dalam dia. Yang pertama, pra. Sebelum apa Okey. yang perlu kita lakukan. Baik. Yang kedua, semasa Semasa. perundingan itu sendiri. Dan yang ketiga, selepas perundingan itu. Di sinilah akan adanya konsep BATNA. Okey. BATNA tu macam mana, BATNA doktor? itu adalah best alternative Okey. to negotiation agreement. Ah, Persetujuan itu yang kita nak capai. So, Baik. apakah alternatif-alternatif? Bagaimana kita nak capai? Nak dapatkan alternatif ini yang penting yang akan kita kongsikan dalam kursus. Contohnya itu. kalau A tak jalan, kita pergi solusi Ya, B pula. betul. Kalau B tak boleh, C pula Yes, kita jalankan. betul Irfan. Dan yang akhirnya adalah simulasi. Okey. Simulasi ini adalah kita akan berikan situasi di mana peserta-peserta atau pemimpin pendidikan ini akan kita panggil role play. Role play. Olok-olok lah ni. Olok-olok. Okey. Tapi sebenarnya tidak juga olok-olok sebab ada di antara mereka ini yang mampu untuk membuat simulasi berdasarkan situasi sebenar. Okey. Jadi kat situ kita boleh tengok adakah kemahiran-kemahiran ini dijelmakan oleh peserta. Okey, itu untuk antara kamera-kamera yang akan diterapkan kepada Ya, peserta dan betul. bagaimana pula seringkas doktor untuk fasa yang ketiga. Silakan. Okey, fasa ketiga ni seperti mana saya cakap, mereka akan dipasangkan dengan pensyarah-pensyarah IB. Pensyarah-pensyarah IB ini akan memberi bimbingan kepada peserta di bawah mereka dan seterusnya akan turun ke lokasi atau organisasi peserta untuk melihat sendiri proses perundingan dan konsultasi itu dilaksana. Jadi kat sinilah kami dapat lihat adakah betul-betul kemahiran ini dapat diamalkan. Amalkan dan ditunjukkan, diterjemahkan oleh peserta-peserta. Ya, betul. Bercakap mengenai fasa ketiga ni, dalam masa 3 bulan ni, selain daripada kamera yang doktor cakap tadi, apa lagi perkara yang mereka lakukan di situ? Okey, ada beberapa tugasan yang mereka perlu buat, ada laporan yang mereka perlu hantarkan dan kongsikan dengan pembimbing mereka lah. Okey, dan dari masa ke semasa Irfan, kursus ini akan kami sentiasa tambah baik. Okey, berdasarkan kepada keperluan pendidikan semasa kita. Itulah dia penerangan oleh Dr. Syafina berkenaan dengan kemahiran kursus yang kita jalankan di IAB kepada pemimpin pendidikan. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM untuk bina upaya guru.
Inilah dia Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Dr. Syafina di sini dari Institut Aminuddin Baki, di mana kita sedang membicarakan tentang kemahiran perundingan dan konsultasi. Jadi kita dah banyak bersembang tadi doktor, dan kita nak lihat pula dari segi faedah ataupun kepentingan kemahiran ini kepada pemimpin pendidikan. Okey, terima kasih Irfan. Okey, sehingga ke hari ini sejak 2019 tahun pertama kami memperkenalkan kursus kemahiran perundingan dan konsultasi ini, sebanyak 5,119 pemimpin pendidikan daripada pelbagai peringkat, daripada sekolah, daripada PPD, daripada JPN dan juga bahagian yang telah kami kongsikan kemahiran ini. Okey, jadi adalah harapan kami untuk bila kita bercakap tentang kepentingan ini, amalan ini, kemahiran ini, dianya adalah pertamanya untuk peningkatan. Peningkatan pengetahuan dari aspek kemahiran dia dan juga untuk membangunkan dan juga untuk memperkukuhkan organisasi itu sendiri dalam pelaksanaan perundingan, perbincangan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah untuk bagi menyelesaikan isu atau konflik atau masalah-masalah yang mungkin timbul di peringkat-peringkat tersebut bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi itu, dan akhirnya faedahnya adalah untuk penyesuaian dinamika organisasi terhadap sebarang perubahan supaya pemimpin pendidikan kita ini boleh selari atau mengikuti perubahan-perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan ini pada peringkat kita Malaysia ataupun serantau dan juga antarabangsa yang paling tinggi sekali. Ya, betul. Dan tadi doktor dah cakap kepentingan ini adalah untuk menyelesaikan konflik. Ya. Itu kepentingannya. Tapi sekiranya mungkin doktor menjelaskan masih berlakunya satu konflik dalam organisasi tersebut, apa yang akan berlaku kepada keseluruhan? Okey, sekiranya konflik tidak dapat diselesaikan, macam saya cakap tadi, kita akan menggunakan alternatif BAKNA tadi. Adanya pelbagai alternatif yang akan timbul. Jadi kita akan meminta juga pandangan daripada pihak yang ketiga yang lebih mungkin mahir, yang lebih arif dalam bidang yang merupakan masalah kepada organisasi itu. Kita akan merujuk kepada pelbagai pihak sebab perundingan ini Irfan dia akan melibatkan ibu bapa, guru, mungkin perundingan yang berkaitan dengan masalah disiplin pelajar yang melibatkan pihak-pihak polis dan sebagainya. Jadi di sinilah konflik inilah yang perlu kita uruskan secara sebaik-baiknya dengan berkesan agar kedua-dua pihak ini saya tekankan semula akan ada win-win situation. Baik. Itulah dia sebenarnya. Sekiranya berlaku sesuatu konflik dalam organisasi masing-masing, kita kena bergambling tenaga. Cuba cara yang terbaik membuat rundingan agar masalah tersebut dapat kita atasi elok-elok dan sama-sama. Okey. Kita nak tanya juga dari segi harapan Dr. Syafina sendiri berkenaan dengan kursus yang dijalankan ini. Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Sebenarnya kursus kemahiran perundingan dan konsultasi ini adalah salah satu bentuk bimbingan profesional yang pihak IAB berikan kepada pemimpin pendidikan di pelbagai peringkat. Jadi kami berharaplah agar apabila kemahiran-kemahiran ini dikongsikan, agar dengan pemimpin pendidikan kita ini, kita akan dapat melaksanakan sesi-sesi perundingan di sekolah yang melibatkan pelbagai isu itu dapat diselesaikan dengan lebih berkesan. Dan akhirnya yang lebih penting yang saya tekankan di sini adalah nak mewujudkan organisasi yang harmoni, yang boleh kita bekerja di dalamnya tanpa rasa stres. Stress free. Stress free. Irfan, that is the most important thing. Baik, terima kasih Dr. Syafina atas perkongsian bagi harapan, dan kita boleh lihat sekarang ini di mana kemahiran ini sangat penting untuk membantu sesebuah organisasi ataupun kita lebih kepada pemimpin pendidikan ini supaya sebarang konflik dapat diatasi dengan baik tanpa sebarang masalah yang muncul selepas itu. Yang paling penting sekali, akhirnya kita mahukan win-win situation. Itu yang kita perlu terapkan dalam jiwa kita untuk menyelesaikan sebarang masalah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Syafina Maulud, iaitu pensyarah kanan Jabatan Konsultasi dan Runding Cara Institut Aminuddin Baki, kerana bersama Irfan hari ini berkongsi kepada kita tentang kemahiran perundingan dan konsultasi untuk pemimpin pendidikan hanya di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.
TV KPM